اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Memang Tok Lanam tidak pernah menjengah ke perkampungannya sekalipun dia tahu Sawar menyesal dengan perbuatan menyerang ke situ. Biarlah dia sembunyikan diri di tengah hutan bersama dengan isterinya Ucum. Satu-satunya yang sering kali menemui dia di kawasan hutan itu ialah Hitam Sunoh. Hinggalah Tok Lanam meninggal dunia setelah menghidap demam panas. Ucum bersama Hitam Sunoh tetap rahsiakan juga mengenai ketua kampung mereka itu. Sebaik sahaja mayat Tok Lanam dibujurkan, lantas sahaja Ucum meminta Hitam Sunoh untuk memenggal kepala mayat. Dia mengajak orang-orang kampung berpecah dua untuk kebumikan mayat Tok Lanam di dua buah bukit yang dipisahkan oleh anak air. "Kita terpaksa penggal leher mayat ni," beritahu Ucum sebaik sahaja orang-orang kampung datang menjengah. Terkejut juga orang-orang kampung apabila diberitahu mengenai Tok Lanam tidak mati setelah dibunuh oleh orang-orang Sawar. Tentu anaknya Seri akan meratap menerpa mayat ayahnya sekiranya dia tahu mengenai kejadian yang menimpa diri ayahnya. "Sebelum kita penggal leher mayat ni, elok kita bagi tahu Seri," lantas Hitam Sunoh memujuk. "Biarkanlah dia melawan ayahnya kerana sanggup nikah dengan Sawar," sahut Ucum yang masih menyimpan dendam di atas perbuatan Sawar menyerbu rumahnya. Kalau tidak disebabkan perbuatan Sawar, nescaya dia anak beranak tidak porak-peranda. Apalagi Seri sendiri sanggup menjadi isteri Sawar yang sanggup membunuh Tok Lanam. "Kalau macam tu keputusan awak, terpaksalah kita kebumikan cepat," ujar Hitam Sunoh mengeluh pendek. "Kita kebumikan sebelum embun turun ya," beritahu Ucum mengingatkan jiran-jirannya mengenai petua yang digunakan oleh Tok Lanam. Tahu sangatlah dia mayat Tok Lanam ni akan kejang menjadi batu kalau tidak sempat dikebumikan sebelum embun turun. Bimbang juga Ucum kalau badan mayat akan bangun berdiri meninggalkan kepalanya yang telah dipenggal. Manalah tahu kan mayat tidak berkepala itu akan merayau-rayau dalam kampung selama 44 hari. Memang Tok Lanam sudah pesankan supaya mayatnya mesti dipenggal kepala, kemudian dikebumikan berasingan pada dua buah bukit yang dipisahkan oleh anak air. Kalau mayatnya tidak dipenggal kepala, Tok Lanam sendiri tak tahu apa yang akan terjadi kerana petua yang diturunkan kepadanya sekadar menyuruh penggal kepala sahaja. Sebab itulah Ucum dia tidak dapat mengagak sekiranya mereka berdegil melanggar petua yang telah ditetapkan oleh Tok Lanam. Beberapa kali Tok Lanam mengingatkan isterinya sekiranya tidak dipenggal kepala, nescaya kepalanya akan melayang sendiri meninggalkan badan ataupun badannya akan berjalan merayu-rayau sendiri meninggalkan kepala. Tengah malam itu juga, mayat Tok Lanam dikebumikan pada dua buah kubur. Sebahagian orang-orang kampung mengusung kepalanya ke bukit sebelah kanan, manakala mereka yang mengusung badan mayat membawa ke bukit sebelah kiri. Selepas saja dikebumikan, mereka terdengar laungan kuat dari bukit sebelah kanan, asal saja embun tengah malam turun. Selama 44 malam, mereka terdengar kepala Tok Lanam melaung. Tok Lanam ni melaung menjerit, mengajak badannya yang dipenggal itu bercantum semula. Gema laungan itu bergema setiap kali embun turun pada tengah malam. Ketika ini Andak Soyah terkejut disebabkan gema laungan kepala itu mengajak untuk bercantum. Andak Soyah terkebil-kebil mata, cuba mengingatkan semula kejadian yang dilihatnya setelah terpinga-pinga. Sebaik sahaja saya menghembuskan ubur-uburnya dengan membaca 3 kali Al-Fatihah. Tanyalah Andak Soyah tu apa yang dia nampak. Ujar saya perlahan memandang Kiman dan Udin Punggah. Astaghfirullahalazim, keluh Andak Soyah memicit-micit lututnya akibat lenguh-lenguh seluruh badan. "Apa yang mak nampak? Cuba cerita." Tidak sabar lagi terus mendesak. Perkara anaknya Mak ni gatal-gatal seluruh badan sudah tidak penting lagi, disebabkan emaknya pula termengah-mengah tidak menentu apabila disuruh berlunjur kaki di hadapan saya. "Hei kamu ni, tunggulah dulu,"
Gerutu Udin Punggah mengingatkan anaknya apabila mendesak sangat. Memang Tok Lanam. Ujar Andak Soya terharu apabila kenangkan melihat bayangan Tok Lanam dengan mayatnya terbujur, tetapi terpaksa dipenggal leher oleh Hitam Suno. Bapa saudara saya Tok Mukim tu memang keturunan daripada Tok Lanam. Sebab sangat Andak Soya memberitahu saya. Sewaktu bapa saudaranya, Tok Mukim, beritahu mengenai perigi buta di belakang suraunya tempat Tok Lanam membiarkan lam. Sengajalah Andak Soya tidak ambil peduli sangat. Manalah dia tahu mengenai khasiat lam yang sengaja dipelihara oleh Tok Lanam di dalam perigi berkenaan. Tanah peninggalan yang didiami oleh Tok Mukim sejak turun-temurun mereka warisi dari Tok Lanam. Tahu sangat Andak Soya, memang dia juga keturunan Tok Lanam di sebelah emaknya. Tetapi dia tak ambil peduli sangat mengenai perigi buta tempat Tok Lanam memelihara lam itu. Di dalam perigi buta itulah dia nampak ular sawa sebesar peha yang melingkar. Beberapa kali juga Andak Soya ternampak bapa saudaranya terluka ditusuk mata parang, tetapi mudah saja lukanya bertaut semula. Darah yang mengalir serta merta berhenti sebaik saja diusap dengan tapak tangan. Apabila kenangkan kejadian yang menimpa Tok Mukim, memang ngeri juga. Macam mana pun tidaklah sama ngerinya melihat Hitam Sunoh yang mengerat leher mayat Tok Lanam. Mau jugalah dia menyerbu ke tengah rumah menghalang Hitam Sunoh supaya tidak memenggal leher mayat itu. Tetapi dinding cermin itu kukuh menampannya. Dia tak dapat membolosi dinding cermin berkenaan sekalipun dirempuh berulang kali. Janganlah dipenggal leher mayat tu, jerit Andak Soya tersengguk-sengguk menangis menyebabkan Udin Punggah bersama Kiman terkejut. Mereka gelabah tidak menentu apabila Andak Soya meracau tidak benarkan untuk memenggal kepala mayat. Dalam masa Andak Soya terisak-isak menangis itulah dia nampak Tok Mukim berdiri di sisinya. Lantas saja Tok Mukim memujuk supaya tidak menjerit kuat. Siapa pun tidak boleh menghalang kerana petua demikian ditetapkan sendiri oleh Tok Lanam. Siapa sahaja yang mengamalkan menelan lam mesti dipenggal kepalanya supaya kepala atau badannya tidak merayau-rayau selepas dikebumikan. Apabila kenang kematian Tok Mukim, seisi kampung menjadi gempar apabila melihat tubuh merayau-rayau dengan tidak berkepala. Lebih sebulan mereka diganggu lembaga tidak berkepala itu sekalipun siapa pun tidak mengalami apa-apa petaka. Tetapi masing-masing takut mahu keluar di waktu malam kerana bimbang terserempak lembaga yang tidak berkepala itu. Memang, mereka cam lembaga tidak berkepala itu adalah jelmaan Tok Mukim. Beberapa kali Tok Mukim berpesan supaya kepalanya dipenggal sebaik saja meninggal dunia. Tetapi siapa sanggup untuk melakukannya? Lainlah ketika Tok Lanam meninggal dunia, mereka tidak perlu membuat laporan polis. Semasa Tok Mukim meninggal dunia, mereka ni dikehendaki membuat laporan polis. Masakan polis akan benarkan mereka memenggal kepala mayat sebelum dikebumikan semata-mata mahu memenuhi permintaan Tok Mukim. Tentu guru-guru agama juga tidak benarkan mayat Tok Mukim dipenggal kepalanya. Andak Soya sendiri akan membantah sekiranya orang-orang kampung berdegil mahu memenggal mayat bapa saudaranya itu. Disebabkan mereka tidak mematuhi pesanan Tok Mukim, seisi kampung gempar dengan lembaga tidak berkepala itu. Lenggangnya, langkahnya, gerak-gerinya memang sama macam Tok Mukim, sekalipun kepalanya tiada. Memang seisi kampung dapat mengagak jelmaan Tok Mukim yang merayau-rayau tidak berkepala itu. Tetapi Tok Mukim ni tak pernah pula mengamalkan memakan lam. Andak Soya tahu tidak seekor pun lam yang dipelihara oleh Tok Mukim. Masakan pula guru agama mengajar membaca Al-Quran seperti Tok Mukim itu mahu mengamalkan memakan lam hidup-hidup, semata-mata mahu mempertahankan diri supaya tidak mudah dilukai kot, tidak mudah dilukai. Kalau luka pun dilukailah tu tadi tu. Kalau luka pun nescaya akan sembuh serta merta sama seperti lam yang mudah bercantum tubuh sekalipun telah dicincang lumat. Kenapa Tok Mukim menanggung nasib demikian? Kerana dia keturunan Tok Lanam. Bimbang juga Andak Soya apabila kenangkan keturunan Tok Lanam mesti dipenggal kepala sebaik saja mayatnya terbujur. Kepala dan badan mesti dikebumikan berasingan dengan dipisahkan oleh anak air. Kalau tidak, selama 44 malam jelmaan lembaga tidak berkepala akan merayau-rayau di dalam kampung. Saya ni tak mahu jadi macam Tok Mukim. Tiba-tiba Andak Soya menunduk menahan sebab yang mengocak di dadanya.
Apa yang terjadi pada Tok Mukim tu, Mak? Segera Kiman mendesak kerana dia sendiri tak pernah pula menatap muka Tok Mukim itu. Andak Soyah tidak menyahut. Kerengkungnya terasa tersekat hingga tidak dapat meneruskan tutur kata. Kemudian dia berpaling ke arah saya. Jelas air mata tergenang di pelupuk. Dia dapat membayangkan sekiranya menerima padah seperti Tok Mukim apabila orang-orang kampung tidak sanggup memenggal kepalanya. Macam manalah Ustaz kalau saya menerima nasib seperti Tok Mukim? Gementar suara Andak Soyah asal saja mengingatkan nasib yang menimpa Tok Mukim. Perkara tu saya tak tahu. Ujar saya mengeluh pendek. Manalah saya tahu perkara yang belum berlaku ke atas diri Andak Soyah. Kalau saka, tolonglah buangkan Ustaz. Ujar Andak Soyah merayu apabila kenangkan jelmaan Tok Mukim tidak berkepala yang merayau di dalam kampung. Sekiranya saka, buang sajalah Ustaz. Desau Udin Punggah pula kerana bimbang isterinya akan mengalami kejadian yang menimpa seperti Tok Mukim. Dia juga tahu mengenai Tok Mukim yang meninggal dunia. Tiba-tiba jelmaan lembaga tak berkepala itu ditemui merayau-rayau. Udin Punggah memang tidak pernahlah terserempak lembaga tak berkepala merayau tu disebabkan kampungnya jauh sedikit jarak dia. Tetapi dia memang mendengar tentang penduduk-penduduk kampung yang gempar terserempak lembaga tidak berkepala. Sekali-sekala mereka nampak kepala melayang di udara dengan tidak berbadan. Bagaimanapun, kepala tidak bertubuh itu tidak kerap sangat ditemui oleh penduduk-penduduk kampung. Kalau nak buang saka, kenalah tanya dengan Lebay Ripin. Lantas saya menyuruh mereka berterus terang saja kepada Lebay Ripin. Memang saya ni tak berpengalaman apa-apa kalau tentang diganggu saka seperti yang dialami oleh Andak Soyah ini. Lebay Ripin bukan setakat membuang saka saja. Kalau sudah termakan kotoran pun dapat juga dipulihkan. Tatkala Sudin Moyok datang menemui dia disebabkan mengidap sakit dalam perut. Lantas saja Lebay Ripin menuduh dia diberi makan nasi tangas. Tersinggung jugalah Sudin Moyok kerana dituduh demikian. Siapa lagilah yang sorongkan dia nasi tangas kalau bukan isterinya sendiri. Keluarganya juga menuduh dia terlalu mematuhi perintah isterinya Seridah. Kalau tidak disebabkan mengidap sakit perut bertahun-tahun hingga badannya juga kurus melidi, nescaya dia tidak akan jejakkan kaki ke pelangai untuk menemui Lebay Ripin. Tetapi sudah beberapa kali dirawat di hospital, penyakit di dalam perut yang dihidapinya tidak juga sembuh. Jadi sebab itulah dia cuba menemui Lebay Ripin. Belum pun dia beritahu apa-apa, Lebay Ripin sudah menuduh yang dia ni dah termakan nasi tangas. Tetapi dia cuba juga bertahan mahu terus berubat. Sudin Moyok sanggup carikan 12 helai daun sirih, 7 jenis limau dan 3 butir ibu garam. Setelah dimandikan dengan air 7 jenis bunga itu, Lebay Ripin menyuruh dia minum air limau yang dicampur dengan 3 butir ibu garam. Hampir juga dia termuntah di sekoleh air limau berkenaan. Apa maksud di sekoleh ni? Minum sekoleh kot. Apabila dia termuntah ke dalam besen yang ditadah, memang Sudin Moyok melihat nasi bercampur kotoran air hitam laksana perlimbahan. 3 malam dia datang mengulangi rumah Lebay Ripin, barulah Sudin Moyok berasa segar. Semenjak itu, dia tidak lagi mengidap sakit perut berterusan. Kalau isterinya Seridah cuba membentak seperti kebiasaan, lantas sahaja dia menjerkah sampai terkebil-kebil mata. Bukan Sudin Moyok sahaja yang harapkan Lebay Ripin akibat sakit dalam perut. Haji Mak Asar juga serba salah tatkala mengakui pakai susuk emas dengan susuk berlian. Sehingga umurnya 60 tahun pun, Haji Mak Asar masih kelihatan seolah-olah lelaki yang berumur 40 tahun. Bimbang juga Haji Mak Asar, tubuhnya tidak diterima bumi apabila meninggal dunia sekiranya susuk berkenaan tidak dibuangkan. Setelah dimandikan dengan air 7 jenis bunga, Lebay Ripin pantangkan Haji Mak Asar tidak boleh menjamah makanan yang ditusuk sampai seminggu. Ditusuk ni macam sate ya. Tatkala isterinya membeli sate, kata dah. Tatkala isterinya membeli sate, hampir juga Haji Mak Asar menjamah rakus, tetapi cepat-cepat isterinya mengingatkan tentang pantang larang Lebay Ripin. Dalam tempoh seminggu itu pula Haji Mak Asar menanggung sakit perutnya memulas, seolah-olah mahu buang air. Apabila berkejar ke tandas, hanya angin sahaja yang membuak-buak. Ketika ini dia melihat ke dalam lubang tandas, seolah-olah beberapa cucuk jarum berkilauan seperti emas yang menjunam jatuh.
Tetapi apabila diperhatikan sungguh-sungguh, dia sekadar melihat pusaran air di dalam mangkuk tandas sahaja. Tolonglah, buangkanlah saka ni tuan. Andak Soyah tetap berharap siapa sahaja boleh membantunya. Memang dia tidak mahu berlaku kejadian yang menimpa Tok Mukim itu kepada dirinya juga. Sudah tentu jiran-jiran tidak sanggup memenggal kepalanya sekiranya dia meninggal dunia. Polis juga tidak akan benarkan mayat yang dipenggal kepala. Bila-bila mereka ini akan diheret kepala polis kalau berkeras memenggal kepala mayat. Manalah polis mahu mempercayai amalan memakan lam itu mesti lakukan demikian. Lagipun sudah beberapa keturunan Tok Lanam yang diganggu saka berkenaan disebabkan amalan tersebut. Tak dapatlah saya nak putuskan sekarang. Ujar Lebah Ripin merendah setelah didesak oleh Andak Soyah. Biar saya solat tahajud dulu 3 malam. Lepas tu baru saya bagi tahu ya. Dia menambah dalam keadaan yang serba salah. Sewaktu tercampak ke perkampungan lama itu, memang Andak Soyah menjadi gemetar dengan keadaan yang menimpa Tok Lanam. Apabila saya bacakan doa berterusan, Andak Soyah seolah-olah terkurung di kawasan berkenaan, tidak dapat lari ke mana. Saya terus bacakan. Di sini ada doanya ya, jadi saya akan skip. Ketika ini, dia dapat mendengar dengan jelas Tok Lanam mengingatkan isterinya Ucum supaya penggal sahaja lehernya sebaik saja meninggal dunia. Kalau tidak dipatuhi petua berkenaan, nescaya tubuhnya akan merayau-rayau dengan tidak berkepala selama 44 malam. Sekiranya belum ajal, bila-bila masa pula Tok Lanam boleh bingkas bangun sekalipun kepalanya sudah bercerai dari badan. Asal saja embun jantan turun ke kepalanya. Oh bukan, asal saja embun jantan turun, kepalanya akan bergerak mencari tubuh yang terputus leher. Sekaligus pula tangannya akan mengusap-ngusap leher itu sampai kepala tersebut bercantum semula. Di dalam perigi buta tempat ulas sawah melingkar itulah Tok Lanam memelihara lam yang dijadikan amalan dimakannya setiap 3 bulan sekali. Andak Soyah dapat melihat dengan jelas, menjadikan dia semakin bimbang. Apalagi apabila kenangkan Tok Mukim yang meninggal dunia, tiba-tiba saja menjelma lembaga tidak berkepala merayau-rayau di dalam kampung. Di tepi perigi berkenaan tersergam pokok jejawi merimbun. Di situlah Andak Soyah melihat sarang tebuan tersangkut sampai sebesar tempayan. Habis saja menelan 3 ekor lam hidup-hidup, Tok Lanam akan menyeluk sarang tebuan itu mencari anak tebuan yang masih putih. Dia akan meratah 3 ekor anak tebuan itu macam menikmati lam amanisa lebah. Sebab itu sarang tebuan berkenaan tidak diganggu sesiapa, asal saja mereka melintas di situ. Siapa sahaja mahu mencuri lam yang dipelihara di dalam perigi berkenaan, nescaya akan dilesang oleh tebuan tidak bertangguh. Memang tidak siapa pun berani mengganggu lam yang dipelihara oleh Tok Lanam di situ. Aduh, Tok Lanam ni dia buat amalan tu, amalan sia-sia. Gerutu Andak Soyah kesal sangat dengan amalan yang diamalkan oleh Tok Lanam. Kalau amalan itu memberi manfaat, kenapa pula dia ditewaskan oleh sawar yang datang dari seberang? Tok Lanam tersungkur di tengah halaman rumahnya akibat terpenggal kepala. Anak gadisnya pula, Seri, dilarikan pula oleh sawar. Kalau dia ni gagah setelah mengamalkan memakan lam, sudah tentu sukar mahu ditewaskan oleh sawar. Ketika itu seisi kampung tahu yang dia ni boleh hidup semula setelah kepalanya terpenggal. Tetapi Tok Lanam terpaksa melarikan diri ke hutan dengan meminta Hitam Sunuh sebarkan berita mengenai yang dia telah mati terbunuh. Sengaja disuruh buat kubur pada 2 bukit yang dipisahkan oleh anak air, semata-mata mahu kelirukan sawar. Kenapalah dia ni terpaksa melarikan diri daripada sawar kalau amalannya itu memberi manfaat? Masa tu tak boleh samakan dengan masa sekarang, Andak Soyah. Lebah Ripin mengingatkan dia supaya tidak salahkan Tok Lanam. Ketika itu amalan demikian memang berguna kepada sesiapa sahaja yang menjadi ketua di dalam kampung. Dia mesti dipandang gerun, sama seperti terserempak sarang tebuan sebesar tempayan. Tentu siapa sahaja akan tergamam kalau melihat sarang tebuan sebesar tempayan. Mereka akan jadi gemetar, bimbang tidak sempat melarikan diri. Apalagi tak kala melihat warna kuning dan hitam tebuan yang berterbangan mencari mangsa. Mereka akan gerun menatap muka Tok Lanam, sama seperti mereka melihat tebuan yang berterbangan di kepala.
Sebab itu Tok Lanam amalkan memakan anak tebuan yang masih putih di dalam sarang setelah dia tahu bahana amalkan amalan berkenaan hingga terpaksa dipenggal kepala setelah terbujur menjadi mayat. Tetapi ketika itu, kalau tidak buat amalan tersebut, sudah tentu siapa sahaja berani melanggar bahasa di hadapannya. Amalan Tok Lanam bukan sahaja mahu menjadi perkasa macam pendekar yang mampu memencak di tengah gelanggang. Dia sekadar mahu kelihatan dipandang gerun oleh sesiapa sahaja yang menatap mukanya. Dia tidak mudah dibunuh kalau tidak tahu mencari rahsia kelemahannya. Sebelum anak Soyah balik, sempat juga saya menyuruh dia mengamalkan solat sunat tahajud dengan membacakan ayatul kursi sebanyak 313 kali sampai 44 malam. Disebabkan dia ni masih lagi merasakan tubuhnya sengal-sengal tidak dapat mahu melangkah. Saya doakan sahaja dengan membaca. Di sini ada doanya, saya terpaksa skip. 3 minggu selepas itu, Lebah Ripin memberitahu saya mengenai Andak Soyah mengalami sakit-sakit seluruh badan bagaikan disengat tebuan apabila mengamalkan solat sunat tahajud dengan membacakan ayatul kursi 313 kali. Terpaksa juga dia menemui Lebah Ripin di pelangai kerana diganggu demam panas sehingga terbatuk-batuk darah. Tetapi, Andak Soyah kuatkan juga semangat. Dia bangun juga tengah malam itu, mahu cukupkan sampai 44 malam. Sekalipun terpaksa menahan kesakitan akibat demam panas setelah merasa seluruh tubuhnya bagaikan disengat tebuan bertubi-tubi. Biarlah dia terpaksa menempuh kesakitan demikian, asal sahaja dapat mengetahui kesudahan setelah mengamalkan sampai 44 malam.